Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Panorama minggu ini istimewa bersiaran di Port Dickson Negeri Sembilan bersempena dengan Hari Tentera Darat Malaysia. Bermulanya penubuhan Kompeni Percubaan Askar Melayu yang dianggotai oleh seramai 25 rekrut adalah pada tanggal 1 Mac 1933. Kini setelah menjangkau usia 81 tahun penubuhannya, Tentera Darat Malaysia telah mengalami pembangunan dan pemodenan seiring dengan arus peredaran masa. Tentera Darat teguh siaga, ATM Gah, ATM Perkasa. Sesungguhnya perjuangan para perwira negara mempertahankan agama, bangsa dan kedaulatan tanah air sememangnya tidak mampu dibalas. Moto Gagah Setia merupakan satu lambang bagi membuktikan bahawa Tentera Darat Malaysia sentiasa bertanggungjawab bagi memastikan kedaulatan negara tercinta ini akan tetap terus terpelihara. Tentera Darat Malaysia merupakan antara cabang dalam Angkatan Tentera Malaysia akan terus tegak berdiri sebagai teras utama benteng pertahanan negara. Sejak penubuhannya 81 tahun yang lalu, Tentera Darat Malaysia sebenarnya telah melalui pelbagai situasi yang menjadikan mereka sebagai sebuah angkatan yang matang dan relevan sehingga hari ini. Pelbagai pengalaman telah diharungi, antaranya melalui Perang Dunia Kedua, peristiwa darurat, konfrontasi Malaysia-Indonesia, menentang insurgensi pengganas komunis sehingga kepada penglibatan tentera darat di dalam misi-misi di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sejarah Tentera Darat Malaysia bermula dengan usaha untuk menubuhkan satu pasukan pertahanan yang dianggotai oleh anak-anak Melayu semenjak tahun 1902 lagi. Bagi menyahut seruan untuk mempertahankan Ibu Pertiwi, lebih dari 1,000 pemuda-pemuda Melayu dari seluruh pelosok tanah air telah tampil menawarkan khidmat mereka. Namun hanya 25 orang sahaja yang berjaya dipilih sebagai pengasas Kompeni Percubaan Pasukan Askar Melayu dan memulakan latihan pada 1 Mac 1933 di Hicklines, Port Dickson, Negeri Sembilan. Pada pertengahan tahun 1934, Kompeni Percubaan ini telah diperbesarkan ke satu batalion yang lengkap. Bermula dengan hanya 25 rekrut, bilangan tersebut terus berkembang dan menjadi tunggak pembentukan Tentera Darat Malaysia pada hari ini. Kini, sejak ditubuhkan, organisasi Tentera Darat Malaysia telah dipermodenkan bagi memenuhi keperluan tugas dan ancaman yang berbeza. Cabaran-cabaran semasa yang dihadapi memerlukan tentera darat mempunyai struktur organisasi yang mantap lagi bersepadu dalam menangani aspek operasi, latihan dan logistik. Tentera darat juga turut dituntut membangunkan satu angkatan yang inklusif, relevan dengan keadaan semasa yang kian mencabar. Sebagai sebuah organisasi yang kita bentuk, kita latih, disusun, strukturkan sebagai sebuah angkatan yang mampu bertempur berperang. Pada masa yang sama, sebuah angkatan itu, dalam hal ini Tentera Darat, melakukan kita panggil adapting to peace. Adapting to peace bermaknanya mampu melaksanakan tanggungjawab yang lain daripada peperangan. Perang ultimate. Apa yang short of perang itu adalah yang dilakukan oleh Tentera Darat.
Selain daripada melaksanakan tugas operasi bagi menjaga sempadan negara, anggota tentera darat turut terlibat dengan projek Jiwa Murni. Di bawah projek ini, anggota tentera membantu melakukan kerja-kerja kebajikan yang secara tidak langsung mencerminkan tentera dan rakyat berpisah tiada. Walaupun terbabit dengan jiwa murni ini, anggota tentera sentiasa bersiap sedia mempertahankan negara dari sebarang ancaman. Bila kita berikrar, kita bersumpah, kita berjanji, itu yang kita berikan. Jadi apa juga cabaran yang ada, akan kita atasi. Kita terpaksa berfikir di luar kotak, kita fikir di luar kotak. Bagaimana untuk mengatasi keadaan tersebut. Dan dewasa ini, tentera darat yang telah dipupuk begitu lama sampai ke 81 tahun, jelas mempunyai kaedah-kaedah tersebut. Askar Melayu adalah sinonim dengan tentera darat kerana ia adalah pasukan yang pertama melangkah sejarah ketenteraan. Setelah skuad percubaan menunjukkan prestasi yang memberangsangkan, pentadbiran British telah menjadikannya sebagai batalion pertama Regimen Askar Melayu pada Januari 1938. Komunis mengancam tanah air kita yang endah permai. Kemudian ianya meletus. Huru-hara, porak-poranda, tanah Melayu dalam keadaan darurat. Pengganas komunis dari sarangnya di hutan menikam perusahaan-perusahaan penting, mengugut buruh, menghancurkan kilang dan mesin, merosakkan perhubungan dan membunuh mereka yang enggan tunduk. Seterusnya, penubuhan batalion ketiga Regimen Askar Melayu yang seiring dengan pengisytiharan darurat oleh pentadbiran British pada tahun 1948 untuk memerangi insurgensi Parti Komunis Melaya PKM. Berikutan bertambahnya serangan komunis, Regimen Askar Melayu telah ditambah kepada 4 batalion lagi. Batalion-batalion ini telah mengambil bahagian dalam beberapa operasi yang dilancarkan oleh pemerintahan Malaya untuk menentang kubu-kubu pertahanan komunis di seluruh Malaya bersama gabungan pasukan Commonwealth daripada Australia, New Zealand, Fiji dan beberapa negara Commonwealth daripada Afrika. Menyedari keperluan untuk mewujudkan unit-unit tentera yang terdiri daripada beberapa kaum bagi mencerminkan masyarakat majmuk Malaya, pentadbiran British dengan restu Raja-Raja Melayu telah memperkenalkan idea berkenaan pada awal 1950-an. Dengan itu, Regimen Persekutuan dan Skuadron Kereta Perisai Persekutuan telah ditubuhkan dan kedua-dua pasukan telah disatukan menjadi Kor Peninjau Persekutuan. Sungguh pun banyak musuh yang tertewas. Pentadbiran British telah membubarkan pemerintahan Malaya dan menyerahkan pemerintahan tentera darat kepada Markas Tentera Darat Persekutuan. Ketika itu, anggota tentera masih berdepan dengan ancaman komunis yang semakin berleluasa untuk menguasai tanah Melayu. Namun pada tahun 1960, darurat telah diisytiharkan dan ancaman komunis telah berjaya dipatahkan. Keamanan telah dapat diwujudkan untuk membolehkan rakyat hidup dengan aman sejahtera. Tentera Darat Malaysia merupakan salah satu cabang dalam Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada pasukan tempur, bantuan tempur dan bantuan perkhidmatan. Gabungan ketiga-tiga elemen ini merupakan nadi kepada Tentera Darat Malaysia yang merupakan benteng utama pertahanan negara. Tentera Darat Malaysia adalah sebuah organisasi yang unik dan tersendiri.
Ia mempunyai beberapa kor dan 2 buah regimen yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Fungsi dan peranan mereka adalah berbeza berdasarkan tugas dan kepakaran. Justeru berdasarkan kepada kepakaran, maka kor dan regimen ini dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan tempur, kumpulan bantuan tempur dan kumpulan bantuan perkhidmatan. Kumpulan tempur adalah elemen yang melibatkan anggota dan sistem tempur yang berada di barisan hadapan dalam peperangan. Kumpulan bantuan tempur pula merupakan elemen yang berada di belakang kumpulan tempur bagi membantu kumpulan tempur secara langsung di dalam peperangan. Seterusnya adalah kumpulan bantuan perkhidmatan yang membantu dalam perkhidmatan lain yang berunsur pentadbiran. Dengan menjalani latihan yang konsisten, pasukan tentera darat sentiasa bersiap siaga bagi memastikan pertahanan dan kedaulatan negara terus dijaga. Ready for ops. Banyak Oscar Charlie. Kita punya 02 dia akan buat redaan ataupun akan land kat mana-mana tempat. Mana pos, terima. First line, terima. Habis JP saya. Pasukan Udara Tentera Darat atau PUTD adalah satu kor di dalam Tentera Darat Malaysia yang berperanan memberikan bantuan udara di medan tempur kepada unit-unit tentera darat. Pasukan ini merupakan antara yang paling baru ditubuhkan di dalam Tentera Darat Malaysia, iaitu pada 1 Julai 1994. Pasukan Udara Tentera Darat Malaysia dilengkapkan dengan jentera helikopter dalam peranan perhubungan ataupun peranan tinjauan di medan tempur. Peranan PUTD ini termasuklah memberi sokongan taktikal kepada formasi tentera darat, tinjauan medan tempur, beroperasi sebagai sebahagian daripada satu pasukan gabungan senjata, memberikan bantuan tembakan dari udara, pengangkutan taktikal, kecemasan serta mencari dan menyelamat. Secara keseluruhannya, PUTD menyediakan, mengendali dan menggerakkan satu angkatan udara dalam tentera darat. Sebagai sebuah negara berdaulat, sememangnya Tentera Darat Malaysia TDM adalah tunggak kepada sistem pertahanan negara. Secara khususnya, pasukan infanteri, contohnya pasukan mekanis, merupakan elemen pertahanan utama dalam apa jua peperangan. Sejak mula ditubuhkan hingga kini, peranan pasukan mekanis menjadi semakin penting kewujudannya di medan peperangan. Untuk pagi ini kita akan buat pemeriksaan pusprit. Segala peralatan boleh digunakan. Mana? Kenderaan perisai berantai ACV 300S antara yang digunakan bagi membantu pasukan infanteri Tentera Darat Malaysia dalam apa jua peperangan menentang musuh. Dilengkapi persenjataan berat termasuk meriam dan mesin gun, membolehkan lebih banyak lokasi mampu digeledah pasukan keselamatan menggunakan kenderaan penggempur Adnan ini. Selain itu, tahap mobiliti, daya perlindungan dan kemampuan kenderaan perisai ini mengharungi pelbagai bentuk muka bumi termasuk kawasan paya dapat membantu memperkukuhkan operasi yang dilaksanakan. Dengan kelengkapan sistem penglihatan malam SNVVS-2 yang terdapat di dalam kenderaan penggempur ini memudahkan rondaan waktu malam dilakukan. Dengan gabungan ketiga-tiga kelompok ini, Tentera Darat Malaysia terus mampu berkhidmat untuk negara. Ekoran kejadian ganas yang dilakukan oleh penceroboh bersenjata yang bertujuan mengganggu gugat keselamatan awam dan kedaulatan negara
terutama di sekitar pantai Sabah, maka tertubuhlah Kawasan Keselamatan Khas Timur Sabah atau ESKOM. Penubuhan ESKOM merangkumi 5 daerah di pantai timur Sabah yang terdiri daripada Sandakan, Tawau, Kunak, Kudat dan Lahad Datu. Ia membabitkan penyelarasan kerjasama antara 3 komponen iaitu penduduk setempat, pihak polis dan pasukan tentera bagi membentras ancaman pengganas. Kewujudan ESKOM diyakini mampu mencapai matlamatnya sekaligus mengembalikan semula ketenteraman dan merancakkan semula kegiatan ekonomi di Sabah. Angkatan Tentera Malaysia ATM merupakan salah satu komponen di dalam struktur ESKOM. Warga tentera darat berjaya dan mampu melaksanakan yang terbaik waktu tersebut. Saya kata terbaik kerana secara tidak langsung saya terlibat dengan pergerakan mereka ini, menggerakkan bagaimana menggerakkan. Jadi tahap kesiagaan itu mereka berada di tahap yang amat tinggi. Dalam masa 24 jam lebih sikit, 3 batalion kita gerakkan kat situ. Ini adalah saya rasa bukan maknanya semua berada di tahap yang kesiagaan yang tinggi. Itu satu benda. Bagi memastikan keselamatan dan keadaan berada di tahap yang paling maksima, Markas Brigade ESKOM diwujudkan di Bandar Cendrawasih dengan menggunakan tapak Kolej Felda sebagai markas sementara. Pastikan anggota semua duduk. ESKOM mewujudkan keselamatan dan pertahanan bersepadu melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, PDRM, APMM dan agensi keselamatan yang lain. Beberapa siri rondaan dijalankan dengan penambahbaikan strategi dari semasa ke semasa. Dengan mewujudkan kerjasama strategi antara pelbagai agensi pertahanan dan keselamatan, Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Terima kasih BP. Kopi. Ya. Sekarang kita berada di Cendrawasih. Background, rifle pergi ke Taruah sini. Jadi darat lebih kurang dalam itu anak panah yang telah dibuat ni menuju ke kampung Taruah sini. Okey. Terus sekali dia lagi alert lah dengan apa yang berlaku. Okey. Sebelum bergerak ada apa-apa masalah. Rengkapkan okey. Driver okey, minyak kita okey. Ada? Moyan okey. Ada. 10 Brigade Para merupakan salah satu brigade infanteri dalam komponen Tentera Darat Malaysia. Peranan 10 Brigade Para ini pada mulanya adalah sebuah pasukan serangan pada masa berlakunya peperangan. Penubuhan Brigade Payung Terjun ini telah dicadangkan oleh Badan Penasihat Pertahanan Malaysia pada akhir tahun 1970-an sebagai salah satu daripada rancangan pemodenan bagi sistem ketenteraan Malaysia. 10 Brigade Para mempunyai pelbagai kemahiran seperti mana tarafnya sebagai sebuah pasukan elit tentera darat. Atas sebab itu juga 10 Brigade Para ini diakui mempunyai kelebihannya yang tersendiri dan mampu diatur gerakan dalam masa yang singkat untuk ke mana-mana kawasan operasi. Kepantasan unit elit 10 Brigade Para ini secara tidak langsung telah memberi satu kelebihan kepada Angkatan Tentera Malaysia dalam melaksanakan misinya bagi memastikan keamanan negara terus dikekalkan sehingga kini. Faktor geografi dan keluasan kawasan tanggungjawab menyebabkan tugas rondaan dan menjaga pertahanan negara menjadi lebih sukar. Tambahan pula sejumlah besar kawasan sempadan ini tidak berpagar
dan hanya dibatasi oleh batu sempadan serta hutan tebal. Oleh itu, unit rondaan bermotosikal juga diwujudkan di dalam Tentera Darat Malaysia. Rondaan bermotosikal ini bagi memudahkan tugas rondaan di kawasan yang mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit dan tidak rata. Tentera Darat di dalam mengendalikan apa juga bentuk latihan dan operasi akan mengeluarkan arahan khusus atau Standing Operating Procedure SOP yang jelas sebagai garis panduan kepada semua peringkat anggota. Beberapa struktur keselamatan khas telah diwujudkan khusus bagi menangani isu keselamatan yang dianggap begitu unik dan agak mencabar. Hampir setahun penubuhan Brigade Eskom di Cenderawasih Lahad Datu. Pengorbanan perwira negara ini berjauhan dari keluarga membuktikan kesungguhan mereka dalam menjaga kedaulatan negara. Pelbagai program berbentuk kerohanian juga menjadi modul teras kepada aktiviti di Brigade Eskom Lahad Datu ini. Kita juga telah menggerakkan sekarang ini setiap masa 2 batalion tambahan daripada sini ke sana untuk sentiasa berada di sana untuk membantu Eskom dalam melaksanakan penugasan mereka. 2 batalion ini secara berkala, saya ingat dalam beberapa bulan, sementara Eskom ini diwujudkan secara tetap. Apabila wujudnya Eskom secara tetap, saya rasa perkara ini telah dimaklumkan oleh Yang Perdana Menteri pun bahawa akan wujud beberapa batalion tambahan di Sabah. Satu lagi kejayaan pasukan tentera darat kita yang amat membanggakan adalah penglibatan Tentera Darat Malaysia di bawah misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Menggalas mandat dan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam misi keamanan seperti di Lubnan telah menaikkan imej Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia ATM di mata dunia. Penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa melalui misi pengaman maupun tugas bantuan kemanusiaan mencerminkan komitmen Malaysia dalam meningkatkan kestabilan dan keamanan sejagat. Dengan penglibatan ATM, khususnya Tentera Darat Malaysia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL telah menunjukkan prestasi cemerlang. فأنا ساعدتهم هناك في لأنه أنا مش عم تلحق بالهم. And that, ladies and gentlemen, is what we call a K-kill. Jika dahulu Port Dickson cukup terkenal sebagai pusat pelancongan, namun sejak tahun 2009 ia telah diwartakan sebagai bandar tentera darat kerana di sinilah terletaknya pusat latihan ketenteraan yang telah melahirkan ramai perwira negara dan di sini jugalah bermulanya penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja. Sama seperti bandar tentera yang terkenal iaitu Fort Knox di Amerika Syarikat,
Port Dickson menjadi tempat anggota tentera darat menjalani latihan asas, latihan kadet dan latihan susulan ketenteraan. Segala perayaan tentera darat kita akan adakan di sini. Termasuklah perayaan kalau kita tengok balik pembarisan dan juga hari ini kita adakan pertunjukan keupayaan di pantai ini. Jadi secara tak langsung kita menjanakan ekonomi Port Dickson ini dan seterusnya kita akan mempertingkatkan bandar Port Dickson ini di persada, orang kata insya-Allah satu hari di persada antarabangsa. Menjejakkan kaki ke Muzium Tentera Darat di Port Dickson, pastinya penerokaan ke alam keperwiraan dan pahlawan silam membuatkan pengunjung dapat merasai semangat perwira negara mempertahankan kedaulatan tanah air. Muzium ini dibina untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kewujudan tentera darat dalam mempertahankan negara selain memaklumkan rasional penubuhannya. Peranan yang dimainkan oleh Muzium Darat ini bukan sahaja untuk kita mengumpul artifak-artifak bagi dipamerkan di muzium ini, tetapi kita juga main peranan yang boleh menyumbang kepada masyarakat ataupun kepada warisan negara. Apatah lagi kalau kita lihat negara kita ini banyak menyimpan sejarah dari segi pertempuran, dari segi perkara-perkara yang berkaitan dengan masa darurat sebagainya. Jadi kita membantu berpihak untuk mewujudkan galeri ataupun yang berminat untuk menjadikan tempat sejarah ini sebagai tempat tarikan pelancong. Misalnya apa yang kita sedang usahakan sekarang inilah untuk kita wujudkan sebuah galeri di Kubu Lama di Banding, yang mana sebuah syarikat yang berminat untuk membantu bagi memelihara sejarah ini bersedia untuk mengeluarkan belanjaan bagi mewujudkan galeri tersebut. Jadi kita membuat penyelidikan dan mencadangkan kepada mereka apakah pengisian yang sewajarnya dibuat. Dan saya penuh yakin dan percaya bahawa dengan adanya usaha-usaha ini bukan saja kita dapat menonjolkan dari segi perjuangan TD itu sendiri, bahkan dapat memelihara dari segi warisan-warisan TD ini yang masih terbiar dan sebagainya. Dibangunkan di 2 buah depot lama tentera darat, muzium ini mempunyai 9 ruang pameran bermula dari era zaman Kesultanan Melayu sehinggalah ke hari ini. Aset-aset yang dipamerkan kat sini replika ke ataupun memang pernah digunakan? Semua jenis persenjataan yang ada di sini adalah persenjataan yang pernah digunakan oleh darat dalam kita mempertahankan negara. Kita di sini ada meriam anti pesawat, meriam pertahanan udara jarak dekat dan jarak jauh. Jadi kalau pelawat yang datang ke sini dia boleh menyaksikan sendiri bagaimana tugas kita untuk pertahankan negara ini bukan satu tugas yang mudah, yang memerlukan pengorbanan diri dan juga keberanian untuk menjalankan tugas. Selain kawasan simpanan terbuka memaparkan objek besar dari meriam kepada kereta kebal dan sebagainya, pameran turut menunjukkan sejarah ketenteraan Malaysia masa lalu dari segi pribadi, kebangsaan dan antarabangsa. Port Dickson menjadi pilihan kerana di sinilah tempat lahirnya pahlawan atau perwira negara, khususnya sebagai tentera darat sendiri. Semenjak daripada penubuhan skuad percubaan Kompeni Askar Melayu pada 1 Mac 1933, dan bangunan ini sendiri merupakan bangunan yang bersejarah yang mana dibina pada tahun 1935 sebagai tempat penginapan bagi rekrut yang dilatih oleh tentera British. Antara yang menarik di Muzium Tentera Darat adalah replika terowong Parti Komunis Malaya ini. Terowong sepanjang 142 meter ini dibina bagi memberi peluang kepada para pengunjung untuk merasai sendiri kepayahan anggota tentera kita memerangi Parti Komunis Malaya satu ketika dahulu. Walaupun hanya replika, namun terowong PKM ini dibina sama seperti bentuk asalnya yang ditemui oleh pihak keselamatan di zaman komunis dahulu.
Di dalam terowong PKM ini dapat dilihat bermacam-macam peninggalan dan bahagian penting yang digunakan oleh anggota PKM. Terdapat sebahagian daripada senjata api yang digunakan oleh pihak Komunis Malaya semasa menentang kerajaan ada dipamerkan di dalam terowong ini dan ada di antaranya adalah buatan mereka sendiri. Di Malaysia, setiap tahun apabila tiba tanggal 1 Mac telah diisytiharkan sebagai Hari Tentera Darat Malaysia. Ia diraikan bagi mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan tanah air yang terdiri dari anggota Tentera Darat Malaysia yang telah berjuang mempertahankan agama, bangsa dan negara dari ancaman musuh. Sesungguhnya, perwira negara ini telah menunjukkan kehebatan dan kepahlawanan mereka sejak zaman dahulu lagi. Akan ke jarak langkah dan cepat tahan. Bersempena dengan Hari Tentera Darat yang ke-81, Tentera Darat Teguh Siaga, ATM Gah ATM Perkasa telah dipilih sebagai slogan untuk sambutan tersebut. Ini merupakan pemandangan yang dapat kita lihat setiap tahun di Port Dickson Negeri Sembilan atau dikenali dengan Bandar Tentera Darat, di mana anggota tentera seluruh Malaysia akan berkumpul di sini membuat persediaan bagi meraikan Hari Tentera Darat. Kehangatan sambutan Hari Tentera Darat yang ke-81 ini dapat dirasai apabila seluruh anggota yang terlibat menjalankan latihan di Bandar Port Dickson. Beberapa acara dan aktiviti utama dilaksanakan bagi menzahirkan komitmen Tentera Darat sebagai satu angkatan yang menjadi lambang utama benteng pertahanan negara dan kebanggaan masyarakat Malaysia. Ia amat bersesuaian bagi menggambarkan kemampuan angkatan ini untuk memperkasakan kesiagaan dan menyiapkan angkatan yang berupaya bertindak atau beroperasi di pelbagai ruang peperangan dan memperkasakan ATM. Bagi memastikan program tahun ini berjalan lancar seperti yang dirancang, anggota Tentera Darat seluruh Malaysia yang terlibat telah berkampung di Port Dickson Negeri Sembilan seawal seminggu sebelum hari perbarisan yang sebenar. Latihan pancaragam turut diberi keutamaan kerana pasukan ini merupakan tulang belakang yang mengiringi perarakan masuk kontingen-kontingen Tentera Darat dalam perbarisan. Pelibatan lebih 3,000 pegawai dan anggota Tentera Darat di dalam perbarisan pada kali ini menonjolkan semangat kesatuan yang mempamerkan suatu ketumbukan yang gah seiring dengan slogan yang dibawa iaitu Tentera Darat Teguh Siaga, ATM Gah, ATM Perkasa. Slogan ini juga amat bersesuaian bagi menggambarkan kemampuan angkatan ini untuk memperkasakan kesiagaan Angkatan Tentera Malaysia secara keseluruhannya. Bagi memperingati kisah pencerobohan Lahad Datu Sabah yang sudah menjangkau usia setahun, demonstrasi keupayaan turut diadakan di Pantai Saujana yang juga terletak di Port Dickson. Peranan dan tanggungjawab Tentera Malaysia lebih jelas tergambar apabila demonstrasi keupayaan tentera dipamerkan kepada umum. Ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk memahami serta mendalami tugasan tentera. Keunikan untuk pada tahun ini ialah pelaksanaan raptai kami lakukan di tempat yang berbeza. Kami tidak sekali-kali melakukan raptai tersebut di Pantai Seri Saujana ini. Kami lakukan di tempat yang lain.
Tanggal 1 Mac 2014, anggota tentera darat yang datang dari seluruh pelosok Malaysia bersedia untuk memberikan yang terbaik sebagai sebuah angkatan yang gagah, setia dan tetap unggul mempertahankan negara. Ini adalah rutin kami setiap kali adanya pembarisan dalam menentukan pakaian sesuai dengan keadaan terbaik. Teruskan! Listen! Inilah suasana yang dapat dilihat setiap tahun di Port Dickson Negeri Sembilan atau lebih dikenali dengan Bandar Tentera Darat, di mana anggota tentera seluruh Malaysia akan berkumpul di sini bagi meraihkan Hari Tentera Darat. Saya, Panglima 10 Brigade Parang, ingin mengambil kesempatan pada pagi ini mengucapkan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Darat kepada semua warga Tentera Darat, amnya, dan kepada semua pegawai dan para trooper 10 Brigade Parang khasnya. Saya Major Jeneral Dato' Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Zuki, Panglima Latihan dan Doktrin Tentera Darat, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Darat yang ke-81. Dan juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua mantan-mantan, panglima-panglima, perwira-perwira, bintara-bintara dan juga prajurit-prajurit semua yang sama ada yang sedang bertugas ataupun yang telah meninggalkan matan, kerana saya percaya di atas titik peluh darah dan juga air mata mereka inilah yang telah menjadikan Tentera Darat ni hingga ke saat ini ke satu tahap yang cemerlang. Saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-81 pada semua warga Tentera Darat, semua lapisan peringkat Tentera Darat, dan syabas, dan saya berdoakan supaya semua anggota-anggota kita selamat dalam menjalankan tugas. Kami, warga Tentera Darat, Batalion ke-7 Regimen Askar Melayu Diraja, Kamp Kugusan Sabah yang bertanggungjawab untuk menjaga sektor selatan negeri Sabah, ingin mengucapkan selamat Hari Tentera Darat ke-81. Tentera Darat teguh siaga, ATM gah, ATM perkasa.
Saya, Brigadier Jeneral Subari bin Haji Tomo, selaku Komander Operasi di Brigade Eskom, mewakili seluruh warga yang terlibat di dalam operasi daratan di bawah kawasan tanggungjawab Airzone, ingin mengucapkan selamat Hari Tentera Darat yang ke-81. Tentera Darat teguh siaga, ATM Gah, ATM Perkasa. Tentera Darat teguh siaga, ATM Gah, ATM Perkasa. Kerana hanya tentera darat yang teguh, yang siap sedia sahaja akan mampu menentukan kejayaan Angkatan Tentera Malaysia. Sememangnya Tentera Darat Malaysia merupakan tulang belakang kepada Angkatan Tentera Malaysia dan kehadiran pasukan keselamatan ini amat diperlukan oleh kita semua. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat Hari Tentera Darat yang ke-81 kepada semua anggota Tentera Darat di seluruh Malaysia. Terima kasih dan jumpa lagi.